لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada malam ini Allah pertemukan kita semula, Allah satukan hati kita, Allah gerakkan hati ayah-ayah ibu-ibu pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi pertama dan selamanya saya nak mengucapkan tahniah pada ayah-ayah ibu-ibu, tuan-tuan puan-puan yang saya kasih kerana anda merupakan insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam majlis ilmu merupakan salah satu taman-taman syurga. Jadi tidak lupa juga terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Siddiqi sebagai moderator kita pada malam ini, sebagai MC kita pada malam ini. Ustaz yang sungguh manis, subhanallah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita adakan seminar makhraj huruf tebal. Kita nak tumpukan kepada 4 huruf ni sahaja. 4 huruf ini merupakan huruf-huruf yang familiar. Kata orang Asia sukar juga untuk nak sebut. Tetapi apabila kita latih diri untuk menyebut dan kita latih diri untuk belajar makhraj dan sifat dia, insya-Allah sebutan ke-4 huruf ni dia akan jadi mudah saja. Boleh ke boleh? Insya-Allah boleh. Jadi insya-Allah so kita mute semualah supaya tak ada gangguan. Mungkin bila saya akan selesaikan satu huruf ke satu huruf ke satu huruf. Setiap satu huruf tu kita berhenti dan kita bagi ruang kepada moderator juga. Insya-Allah boleh kita bagi ruang mungkin dalam 2 minit, 3 minit untuk moderator juga ulas sikit ke? Betul, tuan-tuan nak dengar tak Ustaz Siddiqi ulas sikit? Okey, baik. So insya-Allah jom kita nak mulakan seminar makhraj huruf tebal, huruf sad, dad, ta dan dha. Baik, nama pun seminar makhraj huruf. Jom. Untuk pengetahuan semua, ayah-ayah ibu semua, adakah makhraj dengan sifat itu dua benda yang sama? Ataupun dua perkara tersebut adalah perkara yang berbeza? Makhraj dengan sifat. Selalu kita tahu makhraj huruf, sifat huruf sama ke berbeza ni? Apa perbezaan dia? Jom kita kenali ataupun kita tahu dulu pengertian dari segi makhraj dan sifat huruf tersebut. Okey, baik. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama kita kena kenal dulu apa itu makhraj. Okey, dekat slide ini terpampang makhraj secara bahasanya. Segi istilah bahasanya adalah tempat keluar daripada kalimah kharaja, keluar. Jadi sebutan makhraja adalah tempat keluar. Maksud secara istilah makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Senang saja. Makhraj huruf itu adalah menunjukkan di manakah keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Manakala sifat huruf pula dia nak menceritakan tentang karakter ataupun ciri-ciri bagi sesuatu huruf. Ada perbezaan tak? Makhraj huruf itu menunjukkan di manakah keluarnya huruf-huruf hijaiyah dan sifat huruf adalah menceritakan tentang ciri-ciri huruf tersebut, huruf hijaiyah tu. Okey, boleh faham? And then sifat huruf ni, contoh, bila kita sebut huruf, satu huruf tu, bagaimana keadaan nafas dia, nafas kita sama ada tertahan ataupun terlepas. Ataupun huruf itu ciri dia, karakter dia, adakah dia tebal ataupun nipis. Itu adalah sifat huruf. Makhraj ni tempat keluar. Dia ada 5 tempat keluar. Okey, so sekarang ni clear lagi tak? Okey, jom kita tengok maksud dia dekat sini. So saya simpulkan siap-siap tu. Kita baca dulu. Ilmu yang mana makhraj huruf ni ilmu yang mempelajari di mana tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dengan kata lain, makharijul huruf membahaskan tentang lokasi ataupun tempat asal sebuah huruf ataupun satu-satu huruf hijaiyah tersebut. Sifat huruf dari segi istilah ilmu tajwid bererti
ciri yang menjelaskan perihal sesuatu huruf. Melalui ciri-ciri huruf, seseorang itu akan dapat membezakan sesuatu huruf dengan keadaan-keadaan sebutannya seperti ciri huruf yang tertahan. Yang ini contoh tertahan udara, berdesing, lantunan, melantun dan seumpamanya. Okey, dapat beza lagi tak di antara makhraj dengan sifat huruf? Makhraj tempat keluar sesuatu huruf di bahagian mulut kita ni. Sama ada kerongkong, rongga mulut, rongga hidung, lisan, lidah kita. Itu adalah makhraj huruf. Sifat pula adalah karakter ataupun ciri-ciri huruf tersebut. Tebal nipis, sama ada tertahan, ataupun huruf itu adalah huruf yang melantun, berdesing, angin dan sebagainya. Okey, saya harap ayah-ayah, ibu faham di antara dua perkara tersebut, makhraj dengan sifat huruf. Jadi jom, huruf yang pertama kita nak masuk pada malam ini tentulah huruf Shad. Jadi huruf Shad ini, kalau kita tengok dari segi bentuk hurufnya, okey, dekat slide tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun dapat slide sama macam saya ada dekat sini. Mungkin ada tambahan lah, saya tambah dalam slide ni. Nanti saya kongsikan bila dah selesai seminar ni, saya akan kongsikan slide yang saya tambah ni. Okey, huruf Shad. Yang pertama dia ada perut dan juga satu lekuk. Okey, macam ni lah bentuk lah. Kalau kita tengok, kita scan and kita simpan. Okey, ini adalah huruf Shad. Okey, jadi cara nak sebut dia kata seperti huruf Sin, namun tebal untuk nak sebut huruf Shad ni. Apa yang perlu kita nak perbetulkan dari segi huruf Shad ni? Pertama, kita kena pergi dulu kepada makharijil huruf, tempat keluar dia. Maksudnya makhraj tu, kita tengok makhraj huruf Shad. Kita tengok apakah makhraj huruf Shad? Hujung lidah. Ni hujung lidah kita, tempat kita merasa makanan tu, hujung lidah ditekan ke belakang gigi kacik bawah. Okey, dekat mana? Ni gigi depan kita ni yang belakang. Maksudnya yang dalam, yang belakang. Ni gigi kita atas, ini bawah. Dekat bawah tu dia akan tekan ataupun menghala ke gigi belakang sebelah bawah. Gigi depan, belakang ataupun yang sebelah dalam tu. Okey, boleh nampak? Saya tunjuk macam ni keadaan. Ni gigi atas, ni gigi bawah. Gigi sebelah bawah dia tekan kat sini. Okey, boleh. Contoh kita sebut Shad. Shad. Shad dia akan menghala terus ke gigi kacik bawah. Shad. Shad. Okey, bagaimana kita nak tahu makhraj huruf tu dia bunyi secara sempurna ataupun tepat? Kita kena matikan huruf tersebut, dan ada huruf yang mematikan. Kita guna hamzah lah, hamzah baris atas bunyinya a. Bertemu dengan huruf Shad yang mati, bunyinya als. Als. Bunyi dia kata apa? Cara pengucapan seperti bunyi sin, namun kita kena tebalkan. Jadi bunyinya als. Als. Hujung lidah tekan dekat gigi kacik bawah. Gigi ni bawah. Als. Dan juga dia mempunyai sifat-sifat untuk huruf Shad ni. Dia ada sifat hams, dia ada sifat rakhawah, dia ada sifat isti'la, dia ada sifat itba'. Dan juga satu lagi sofir. Nanti kita nak tengok juga perbezaan di antara huruf-huruf yang hampir bunyi. Bunyi dia hampir sama, hampir bunyi pula. Contoh huruf Shad, bunyi dia hampir sama adalah huruf Sin. Ini kita nak elak. Sebab tu saya masukkan satu untuk nak bezakan di antara huruf Shad dengan huruf Sin. Okey, boleh. Jom, bila kita nak praktiskan sebutan huruf Shad ni, kita kena rujuk dalam contoh-contoh. Kita bawakan contoh dekat sini. Okey, kita matikan huruf Shad. Als. Ataupun kita bariskan dululah. Shad baris atas bunyinya so. So. Baris bawah si. Semua tebal. Si. Baris depan su. Su. Baris depan kena muncung sebab dia baris depan. Su. So. Si. Su. Okey, kalau matikan als.
Aus. Sifat apa? Sifat lidah terangkat isti'ala tu. Pastikan untuk kita nak tebalkan huruf sad tersebut. Okey, boleh. Contoh dia. Kita tengok dalam ni, dia bawa contoh yang mana kita kena perlu wajib perbetulkan. Ni ihdinas sirati, tebal. Kalau kita baca dengan nipis, dia akan jadi huruf apa? Ihdinas sira, dia akan jadi huruf sin. Bila tertukar saja huruf dalam solat kita, bacaan Al-Fatihah tertukar huruf, sah tak solat kita? Tuan-tuan boleh tahu sendiri. Sebab dia merupakan rukun dalam solat. Betul? Betul. Okey, baik. Jadi jom sama-sama kita baca contoh yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh yang kedua kita tengok. Kecil juga noh. Okey, sekejap saya besarkan sikit slide. Okey, contoh yang kedua. Wasta'inu bis-sabr. Sad tebal. Bis-sabri was-salah. So. Okey. Teknik dia untuk kita yang beginner ni, termasuklah saya, orang beginner ni, macam mana kita nak tebalkan huruf sad tersebut? Kita muncung. Yang ni untuk rakyat marhai macam kita ni lah. Bila nak sebut sad secara tebal, kita praktiskan dengan memuncungkan mulut. Ataupun senang, jangan terlalu muncung sangat, tetapi bibir ke depan, macam bibir ke depan. So, bil sabr. Kalau tak muncung, boleh tak Ustaz? Boleh, itu lagi tepat. Ni untuk beginner ni, untuk permulaan kita nak latih untuk tebalkan huruf sad ni, kita perlu memuncungkan untuk beginner. Kalau tak muncung, lagi baik. Contoh, macam mana kita nak tengok huruf sad tu muncung atau tak muncung? Kita letak jari kita ke depan. Sira. Rasa ada tertolak. Kalau tertolak, yang tu kita muncung. Kalau tak tertolak, tu tak muncung. Ihdinas sira, tak tolak. Wasta'inu bis-sabr. Siapa pula conteng tu? Okey, boleh dapat contoh yang kedua. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang ketiga, contoh au kasayyibin minas sama. Au soy. So, tebalkan teknik dia. Dan dia ada juga sifat hamas, sifat angin tu, dan lunak, rohawa, isti'ala, yang mana lidah terangkat, itbaq, merapat, dan sifat sofir, siulan, macam bersiul tu, si. Okey, dapat. Untuk ini adalah untuk huruf sad. Contoh yang keempat. La dhahaba bi. Kecilnya. La dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ada dua. Yang ni untuk huruf sad, huruf sin. Yang kedua, dia bagi contoh untuk huruf sad. Lepas ni kita tengok perbezaan ataupun patah larang dulu, and then kita masuk kepada perbezaan antara huruf sin dengan sad. Yang sangat ketara. Okey. Bisam sam'ihim wa absarihim. So, tebalkan sebutan. Wa absar. So, jangan wa absa. Jangan wa absa. Jadi macam huruf sin. Wa absar. So, jangan so. So, tebalkan dia untuk sebutan huruf sin. Okey, contoh dalam surah Al-As ni. Wal-as.
Hujung lidah, ingat makhraj dan juga kita ingatlah untuk beberapa sifat untuk huruf sad ni supaya dia tak tertukar dengan huruf-huruf yang lain. Takut jadi huruf sin. Wal asr, wal asr. Jangan wal as. Dengar tu macam lahjah Melayu dah. Wal as, tebalkan dia. Okey, boleh dapat. InsyaAllah, jom kita nak tengok. Dan kita nak tengok dari segi pantang larang menyebut huruf sad. Dia ada pantang larang. Tu dia, subhanallah. Pantang larang untuk huruf sad ni, sebutan huruf sad dengan nipis. Kalau kita nipis, macam saya bagi tahu tadi, dia akan jadi huruf apa? Ayah-ayah ibu. Dia akan jadi huruf sin. Contoh, wal asr. Nipis tu. Kalau tebal, wal as. Okey, dia macam mengumpul udara dalam mulut kita, dia akan jadi tebal. Wal as. Jadi, apabila pantang larang itu jangan sesekali kita buat. Nama dia pantang larang, jangan kita buat. Jangan buat apa? Jangan baca huruf sad dengan nipis ataupun sebutan sambil lewat. Tip dan solusinya. Tip dan solusinya, hujung keliling pangkal lidah terangkat, maka sebutannya adalah tebal. Ni semua ni hujung keliling pangkal. Ni adalah semua lidah kita ni akan terangkat sebab dia merupakan sifat apa? Sifat isti'la. Semua hujung keliling pangkal lidah kita terangkat. Terangkat ni hujung tekan dekat gigi bawah, yang lain semua terangkat. Hujung pangkal kita pun terangkat sekali. Macam mana nak tunjuk? Ni macam lidah lah, cuba bayangkan. Macam tu. Okey. Lepas tu dia kata memuncungkan bibir ketika menyebut huruf sad untuk mendapatkan sebutan tebal. Ni teknik ataupun solusi dia. Untuk beginner ni kita muncungkan untuk kita nak dapatkan sebutan huruf sad yang tebal. Contoh dia. Selesai. Kita sebut dengan huruf sad. Selesai. Muncung. Selesai. Jadi dah huruf sad. Kalau kita sebut dengan tak muncung, nipis, selesai. Biasa. Nampak tak? Biasa. Selesai. Huruf sad, selesai. Dia tertolak. Bermakna untuk beginner ni, untuk permulaan kita, macam saya, kita semua ni, teknik untuk nambalkan kita dengan memuncungkan bibir ketika menyebut huruf sad. Okey, dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Nak jawab ke? Okey, baik. InsyaAllah. Kita pergi yang seterusnya adalah berkaitan dengan perbezaan di antara huruf sad dengan sin. Sebab apa? Sebab dua huruf ni merupakan huruf yang bunyi hampir sama. Kebanyakan ataupun kesilapan yang kerap kali terjadi apabila dua huruf ni dia tertukar. Nak sebut huruf sin kadang-kadang tertukar jadi sad. Nak sebut huruf sad banyak tertukar kepada bunyi huruf sin. Okey, baik. So, di antara ataupun cara lebih tepat menyebut huruf yang bunyi hampir sama. Huruf sad dengan huruf sin. Makhraj dia sama saja. Mana beza dia Ustaz? Beza dia di antara huruf sin dengan huruf sad ni adalah pada sifat huruf tersebut. Pada sifat huruf sin dan huruf sad tersebut. Itu yang membezakan. Sebab makhraj dia adalah makhraj yang sama. Hujung lidah ditekan ke belakang gigi kacip sebelah bawah. Hujung lidah, ni hujung. Katakanlah ni lidah, ini hujung. Hujung ini akan menekan dekat gigi kacip sebelah bawah. Ni atas gigi kacip contoh. Ni gigi kacip bawah sebelah bawah. Dua huruf ni merupakan makhraj huruf yang sama. Tempat keluar huruf yang sama. Beza dia adalah dari segi sifat.
beza yang ketaranya adalah dari segi sifat isti'la dengan sifat istifal. Apa dia sifat istifal? Untuk huruf sin, sifat huruf dia istifal ni pangkal lidah tak terangkat. Pangkal lidah tu yang mana? Ni hujung, ni tengah. Nampak macam ni, nampak kan? Hujung, ni tengah, ni pangkal. Pangkal lidah tak terangkat pun. Contoh kita matikan huruf sin, bariskan dengan hamzah baris atas. S, hujung ni dia tak terangkat. Kalau huruf shad, kita matikan dia, pangkal lidah akan terangkat. Ni pangkal lidah akan terangkat macam tu. Aus, dia akan terangkat macam tu. Macam bawah saya tunjuk macam tu. Sebab keliling lidah dengan pangkal dia akan terangkat. Sebab hujung ditekankan dekat gigi kecil sebelah bawah. Terangkat macam tu. Aus. So beza dia adalah dari segi sifat. Huruf shad isti'la berkaitan dengan lidah, pangkal lidah terangkat. Istifal, pangkal lidah tak terangkat. Tu beza di antara sebutan huruf sin dengan huruf shad. Cuba sebut dan kita rasakan pangkal lidah kita macam mana. Untuk huruf sin, S, mudah tak? Tak terangkat kan? Kalau yang seakan-akan nampak macam sukar sedikit apabila pangkal lidah terangkat. Aus, ils, us. Okey, nampak perbezaan dia sebab pangkal lidah mula terangkat. And then beza dia adalah segi sifat huruf infitah dengan itba'. Lidah tak melekat pun ke langit. Dan itba' ni lidah melekat ke langit. Okey, boleh. Beza dia antara dua sifat ni, isti'la, itba', istifal dengan infitah. So dua huruf yang bunyi hampir sama ni beza dari segi sifat. So saya ringkaskan huruf shad dengan huruf sin ni. Huruf shad dengan huruf sin ni beza dia adalah sin sebutan dia nipis. Shad sebutan dia dengan sebutan tebal. Okey, boleh dapat sebab dia isti'la, sin istifal, bunyi nipis. Itu adalah ringkasan supaya kita mudah faham. Okey, so insya-Allah kita kembali kepada moderator. Silakan, tafadhal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kupasan huruf shad yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzuddin. Macam mana Ibu Ayah? Okey ke semua? Saya unmute semua nah. Okey Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Boleh semua? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya nak berikan ringkas berdasarkan semua yang Ustaz Izzuddin ringkaskan. Okey, poin yang pertama yang Ibu Ayah boleh catat salin, iaitu apakah beza antara makhraj dan juga sifat. Nak membezakan dua perkara ini, Ibu Ayah hanya perlu tahu dua soalan sahaja. Tahu dua soalan. Yang pertama, soalan berbunyi di mana? Soalan berbunyi di mana ini untuk Ibu Ayah menjawab makhraj. Untuk menjawab makhraj ni perlu kita ketahui di mana. Adapun untuk menjawab sifat, soalannya adalah bagaimana pandai. Baik, itu ringkasan untuk kita nak membezakan antara makhraj dan juga sifat. Yang mana kedua-dua ini saling berkawan rapat. Kalaulah tidak ada sifat, maka huruf yang kita keluarkan tadi itu tidak tepat. Begitu juga makhraj. Jika kita keluarkan huruf shad melalui tempat yang lain, contohnya kita keluarkan melalui hidung, tak boleh bunyi shad. Kita mesti mengeluarkan menggunakan lisan. Baik. Untuk kupasan yang seterusnya, Ustaz Izzuddin telah bahaskan contoh-contoh yang telah Ustaz Izzuddin terangkan cara menyebut huruf shad. Baik, kita tengok sedikit kupasan berkenaan sifat huruf shad. Iaitu sifat yang pertama adalah sifat hams. Apakah maksud hams ni? Ibu Ayah tahu tak maksud hams ni apa?
Hams ni adalah jaryanun nafsi 'inda nutqi bil hurufi li dha'fi i'timadin 'ala al-makhraj. Maknanya apa? Lalunya udara ketika mana kita nak menyebutkan huruf sad. Huruf sad ni mestilah ada udara yang keluar daripada mulut. Ianya berbeza dengan huruf jim. Kita tak keluarkan angin, tapi sad kita perlu keluarkan angin. Itu adalah sifat yang pertama yang berbunyi hamas. Mesti keluar angin ketika mana kita menyebutkan huruf sad. Kita ringkaskan, sifat hamas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf yang memerlukan kepada sifat angin. Kita ringkaskan, fahathahu syakhsun. Fahathahu syakhsun. Ada 7 huruf. Yang pertama huruf fa, yang kedua huruf ha, yang ketiga huruf tha, yang keempat huruf ha, yang kelima huruf shin, yang keenam huruf ha, yang ketujuh huruf sad. Baik, itu sifat yang pertama hamas, iaitu kena keluar angin. Yang kedua adalah rakhawah. Apakah makna rakhawah ini? Rakhawah ini adalah jaryanus saut 'inda nutqi bil hurufi li dha'fi i'timadi 'ala makhraj. Makna kata kita mengeluarkan suara sebab apa? Sebab dia tidak terlalu bergantung kepada makhraj. Makna kata dia tidak terlalu bergantung kepada lidah kita dan juga mulut kita. Dia hanya memerlukan kepada angin. Sad. Kalau siapa yang tak ada angin, dia tak akan boleh berbunyi sad. Itu sifat yang kedua, iaitu rakhawah. Kita kena lepas angin keluar. Dan sifat yang ketiga menyatakan adalah al-isti'la. Isti'la ini adalah irtifa'ul lisan 'inda nutqi bil hurufi ila al-hankil a'la. Iaitu kita mengangkat ujung lidah kita, belakang lidah kita, bukan depan. Ujung ketika mana kita menyebutkan huruf sad tersebut kepada lelangit atas. Sad. Cuba kita tak angkat lidah. Tak angkat lidah, sad. Dia takkan boleh bunyi sad. Kita kena angkat belakang lidah kita tu ke lelangit atas. Itu sifat yang ketiga, iaitu al-isti'la. Yang keempat adalah al-itbaq. Al-itbaq iaitu apa? Tulasib juz'un min lisan ila saqfil halq. Sama jugalah macam isti'la tadi. Kita letakkan sebahagian lidah kita itu ke lelangit atas. Ke lelangit atas. Baik, sifat yang seterusnya iaitu al-ismat. Sifat al-ismat adalah sifat yang merupakan huruf tebal, huruf berat lah kita nak sebut. Kita sebut ba senang kan? Ba, ta. Tapi sad ni agak kita memerlukan kepada beratnya nak sebutnya. Sad. Dia tak macam ba. Ba tu senang. Ba, ta, ja. Tapi sa dia memerlukan kepada berat sikit. Seterusnya, sifat yang terakhir adalah sifat sofir. Sofir ini ialah keluarnya suara di antara dua gigi kita. Ada 3 huruf yang memerlukan kepada sofir. Contohnya yang pertama sad, yang kedua zai, yang keempat sin. Dia keluar angin melalui gigi kita. Itu sahaja ringkasan yang saya sempat salin. Ibu ayah boleh salin poin-poin yang lain, insya-Allah ibu ayah. Kita berikan untuk papasan huruf yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Izzuddin. Falyatafadhal mashkur. Okey, baik. So, alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita. Ya, yang tu bukan kesimpulan dah tu. Yang tu kena ganti tempat saya. Okey, baik. So, insya-Allah kita nak teruskan kepada huruf yang kedua, huruf dad. Huruf dad ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, siapa yang boleh sebut yang paling tepat dalam dunia ni? Sebab huruf dad ni merupakan satu bahasa yang unik. Yang terdapat dalam bahasa Arab. Yang ni huruf dad ni lah. Siapa yang paling tepat? Yang paling sebutannya paling tepat, paling sempurna adalah
baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sebutan yang sempurna adalah Nabi kita. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. So jadi insya-Allah jom kita nak masuk huruf dad. Huruf dad bentuk dia macam huruf dad cuma dia ada titik di atas. Huruf dad ini insya-Allah cara pengucapannya adalah pada lisan ataupun makhraj hurufnya pada lidah. Makhraj tempat keluar dia adalah pada lidah kita. Lidah menempel pada gigi geraham, lidah tidak boleh keluar du. Kat sini tulis di you bukan do. Okey, baik. So makhraj tempat keluar dia adalah sisi lidah ditekan ke gigi geraham atas, kanan ataupun kiri. Okey, katakanlah ini lidah saya. Ada nampak tak? Ini lidah saya. Hujung tengah pangkat. Ini keliling lidah. Keliling lidah. Maksudnya tepi kiri ataupun kanan ni akan menempel. Naik ke gigi geraham yang atas. Bukan gigi geraham sebelah bawah. Gigi geraham atas. Sama ada kanan ataupun kiri. Siapa yang selesa kanan, angkatlah naik ke sebelah kanan. Sebelah kiri, angkatlah naik sebelah kiri. Teknik yang mudah untuk nak sebut huruf dad ni. Da, di, du, al, id, ub. So huruf dad ni cara dia adalah dengan ni orang kata formula lah, mudah untuk nak praktis sebutan huruf dad dengan kita mengenyitkan mata, kenyit mata. Al, nampak saya kenyit mata. Al. Kalau tak kenyit boleh tak? Boleh. Ini adalah orang kata apa? Teknik latih sebutan huruf dad. Al, sebelah kiri. Al. Saya bukan sikit sebelah kiri, saya lebih selesa sebelah kanan. Salam Ustaz, boleh unmute dah Ustaz? Bising lah dia orang. Okey, baik. Tolong unmute. Okey, baik. Saya mute semua. And then seterusnya dia mempunyai sifat. Bagi huruf dad ni sifat dia ada sifat jahar, yakni dibaca secara jelas. Rokhawah, lunak dan isti'ala yang mana lidah terangkat, dan ada sifat itba', dan sifat yang paling special untuk dia adalah sifat istitalah, memanjang. Contoh nak sebut, jangan pendek, jangan up. Ni sifat istitalah, dia bunyi al. Kalau pendek sebutan up. Ni al. Tu sifat bagi huruf dad juga. Okey, boleh sama ada kiri ataupun kanan. Gigi geraham, naik ke geraham. Tepi lidah kita, kanan ataupun kiri, naik ke geraham. Ataupun nak naik kedua-dua pun boleh secara serentak kiri kanan. Dia melengkung macam tu naik ke geraham. Siapa boleh buat yang tu, terbaik. Mana-mana pun adalah semuanya betul. Kiri, kanan ataupun nak naik kedua-dua pun boleh serentak. Contoh, kita baca contoh supaya tuan nampak sebutan bagi huruf dad. Wa wa dha, naik gigi geraham. Kita kenyit nampak praktis. Wa wa dha'na 'anka wizrak. Wa wa dha'na wa wa dha. Okey, boleh praktis kita baca dekat rumah masing-masing sebutan huruf dad dengan kita menaikkan tepi lidah ke gigi geraham. And then pastikan dia ada sifat isti'la yang mana lidah terangkat ataupun lidah kita naik. Wa wa dha. Kalau kita tak terangkat lidah kita, dia akan jadi huruf itu jadi huruf yang nipis. Wa wa dha, na. Dia tu. Wa wa dha. Contoh yang kedua dekat sini, mana dia huruf dad? Ar-dha fa'idha. Okey. Amintum ma fis samai ay yakhsifa bikumul ar. Masuk dengan dad sekali.
Sebab nak tahu makhraj sebutan huruf dha yang tepat dengan kita mematikan dia. Bikumul ard. Kalau sambung bikumul ard fa iza bo tebalkan dia sebab dia ada sifat isti'la lidah terangkat. Contoh yang lain kita tengok. Kullu unsa wa ma taghir. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ulaika ba'duhum ba'du. Baris depan kena muncung and then huruf dad kena tepi lidah side lidah kita terangkat ke gigi geraham sebelah atas. Ba'duhum. Contoh yang ketiga, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Okey, boleh. So dia ada apa? Ada juga sifat jahar, raqawah. Jahar ni dibaca secara jelas. Jelas ni tak keluar angin, huruf dha. Okey, boleh dapat. Nak tahu angin tu macam mana? Kita letak dekat kerengkung kita. Kalau tak bergetar, dia akan keluar angin. Kalau bergetar, itu adalah tak keluar angin. Dibaca secara jelas. Dia ada bergetar lah, huruf dha. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Okey, tu antara teknik-teknik lah. InsyaAllah. Okey, jom kita nak tengok pantang larang pula apabila menyebut huruf dad. Okey, dekat sini dia ada 3 pantang larang yang mana jangan kita buat. Pantang larang yang pertama, jangan sebut huruf dad itu dengan menipiskan. Okey, menipiskan huruf dad jangan kita buat. Yang kedua, menyebut huruf dad secara berangin. Saya dah sebut dah tadi, jangan sebut dengan berangin sebab dia sifat jahar. Jahar, terang. Okey, boleh. Okey, yang ketiga, merapatkan bibir semasa menyebut huruf dad. Merapatkan bibir atas dengan bibir bawah. Contohnya, walab bo. Dia akan jadi macam B tu. Bo, walab bo. Contoh kita tengok dalam surah Al-Fatihah lah. Walab bo. Adakah kita rapat bibir kita? Kita tak rapat. So pantang larangnya jangan merapatkan, takut jadi walabbo. Okey, yang kedua jangan kita sebut secara berangin. Yang pertama jangan kita sebut dengan menipiskan. Waladdo, tu nipis tu. Kalau tebal walabbo. Okey, tip dan solusinya. Pastikan kita menahan angin ketika menyebut huruf dad kerana ada sifat jahar dan syiddah. Dan yang kedua, bibir tidak dirapatkan ketika menyebutnya. So secara kita nak selesaikan sebutan huruf dad ni, jangan kita rapatkan bibir. Sebab ada pantang larang dia, jangan sesekali merapatkan bibir apabila menyebut huruf dad. Okey, boleh dapat faham tak huruf dad ni? Sebutan dia adalah dengan sebutan yang jelas dan syiddah tertahan. Walau tahan. Bila kita lepas, takut jadi ada apa? Ada lantunan. Walau tahan. Syiddah. Jahar ni supaya tak keluar angin, tak bagi keluar angin. Angin ni setahu yang saya ingat, bila sebut huruf dad tu macam orang Jawa sebut. Waladh. Dia keluar angin. Dia kena sebut secara jelas. To. Pi. Tu. Okey.
Baik, jom kita nak tengok pula huruf apa yang sebutan dia hampir sama. Adalah huruf dal. Dot dengan huruf dal ni, tu dia. Dal pun sebutan dia macam huruf dot dah. Dal dengan huruf dot ni sebutan dia hampir sama. Jadi apa perbezaan dia? So dal dengan dot ni jangan dal dengan huruf dot ni jangan risau sebab apa? Makhraj dia pun makhraj yang berbeza. Dan ada sifat-sifat juga yang berbeza. Untuk huruf dot, sisi lidah. Maksudnya lidah yang tepi kita ni ditekan ke gigi geraham, terangkat naik gigi geraham. Kalau huruf dal, permukaan hujung lidah ditekan ke pangkal gusi gigi kaki atas. Okey, ni lidah kita tekan naik bahagian gusi gigi kaki atas. Yang sebelah atas ni gigi kita, gusi atas pada tu. Atas pada gigi, gusi. Okey, dia akan letak tu add. Kalau dot, al. Okey. Dan add. And then dari segi sifat dia, ada perbezaan dia. Dari segi sifat perbezaan dia, yang paling ketara adalah di antara sifat isti'ala dengan sifat istifal. Dal ni sifat dia sifat pangkal lidah tak terangkat. Pangkal lidah kita ni tak terangkat. Huruf dot, pangkal lidah terangkat. And then juga lidah melekat ke langit. Bila dia terangkat, dia melekat ke langit. Kalau huruf dal, lidah tak melekat pun ke langit. Dan nak sebut dia pun mudah. Ad. Huruf dot, al. Dia terangkat, melekat ke langit. Okey. Dan sifat spesial dia untuk huruf dot ni adalah sifat istitala. Yang kata suara panjang pada makhraj. Kalau kita pendekkan sebutan, dia jadi pelik sebutan dah. Cuba sebut secara pendek. L. So sifat istitala yang kata suara panjang pada makhraj. L. Macam mana teknik dah? Untuk kita ni sebagai beginner permulaan, kenyit mata. Kalau dal, dia ada sifat qalqalah, add, lantunkan dia. Okey, boleh dapat sesuatu beza di antara huruf dal dan juga huruf dha. Jadi, so kita dah selesai juga untuk huruf yang kedua, yakni huruf dha, yang merupakan huruf yang special dalam bahasa, semua bahasa. Tak ada dalam bahasa lain melainkan dalam bahasa Arab sahaja. Dalam Al-Quran sahaja. Dan juga merupakan bahasa syurga kita. Takkan guna nanti. Subhanallah. Okey, jadi kita berbalik kepada moderator kita. Mungkin dia ada sepatah dua kata. Silakan. Tafadhal. Ya Syekh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk huruf yang kedua kita, iaitu huruf dad. Macam mana Ibayah? Dah boleh praktis dah. Dad. Nak parking lidah kat mana tu? Sekejap kita tanya soalan. Sambil-sambil tu Ibayah boleh catat nak parking lidah belah kanan ke belah kiri. Selalunya kita parking lidah kita untuk menyebutkan huruf dad ini ke belah kiri pipi kita, sebelah kiri pipi. Letak lidah ke tepi, dad. Baik, kita tengok sifat sedikit huruf dad yang dibahaskan oleh Ustaz Izzuddin. Huruf dad yang pertama adalah jahar. Sifat yang pertama adalah sifat jahar. Iaitu apa jahar ni? Jahar ni ialah inhibas jarian nafs 'inda nutqi bil hurufi liquwwati i'timad ala makhraj. Sebab dia kita ni maknanya adalah kita menahan keluarnya angin. Kita tahan keluar angin. Kalau tadi huruf sad kita keluarkan angin, tapi huruf dad kita tak keluar angin. Cuba kita matikan huruf dad. Dan jangan keluar angin. Tak jadi.
keluar angin tak edit, dia mesti tak keluar angin. Senang naknya kita letak tangan kat depan mulut kita, dia tak keluar angin. Kalau keluar angin, dia tak edit. Macam as keluar angin. Kalau dot dia tak keluar angin. Itu sifat dia yang pertama, iaitu jahar. Sifat yang kedua, apa tadi? Rokhawah kan? Ustaz Zudin boleh patah balik slide tak? Slide yang okey. Yang kedua sifatnya rokhawah. Rokhawah ini kita lepas apa? Lepas suara. Kita lepaskan suara kita ketika mana menyebutkan huruf dot. Jangan kita tahan. Baik, sifat yang seterusnya isti'la. Okey, isti'la ini adalah kita mengangkat lidah kita tapi tak lama. Sifat dia kita angkat lidah kita tapi tak lama. Tapi dia ada sifat yang kedua, iaitu itbaq. Itbaq ni kita angkat lidah lama. Contohnya huruf qaf, kita angkat lidah juga, isti'la juga, tapi kita angkat lidah dia saja. Dia tak ada itbaq. Tapi huruf dha ni dia ada itbaq. Itbaq ni kita angkat lidah kita lama. Dia tak turun. Dia tak turun. Contoh dia tak turun. Kalau kita turun lidah dia tak jadi. Contoh cuba kita buat turun lidah. Dia jadi macam lantunan. Dia tak mau lantunan sebab sifat-sifat bagi huruf dha dia tak ada lantunan. Kita angkat terus lama. Itu makna isti'la angkat, itbaq ni kita angkat lama. Kita melekatkan dia ke langit. Maknanya kata lama. Sampai habis kita sebut huruf tersebut. Baik, yang kedua adalah yusmat. Yusmat ni adalah kita menyebutnya dengan tebal. Kita tak boleh sebut dengan ringkas. Dia jadi dal, dia tak jadi dot. Kalau kita sebut dengan yang kurang tebal, kita mesti tebal betul-betul. Macam huruf dal ni dia ada ismat juga, tapi ismatnya yang tidak sampai ke tahap huruf dot. Baik, yang seterusnya istitalah. Istitalah ni panjang. Kita mesti menyebutnya panjang. Dia tak jadi pendek. Dia panjang. Tapi jangan lantun lah. Jangan itu antara sifat-sifat yang ringkas yang dapat saya catat di dalam kupasan Ustaz Izzuddin. InsyaAllah Ustaz Izzuddin boleh sambung ke huruf yang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustaz Siddiqi. Masih bersama kita lagi ke? Ayah-ayah, ibu-ibu. Tengok macam mengantuk pun ada. Siap ke? Ada Ustaz, ada. Okey, baik. Ada lagi Ustaz, jangan susah hati. Kak Zawiyah. Alhamdulillah ada. Saya nampak seorang dia sedang buat apa? Puan Ida Osman, Kak Rahimah, Temenung. Okey, Kak Saudah kita, Kak Rusna Osman, Sisi Nolia, Puan Norlia, Ahadia, Aini Ahmad. Saya nampak semua sedang buat apa. Puan Zainab, Mariamah, Puan Mariamah Mustaqim, Hajah Siti Rohani. Boleh? Masih bersemangat lagi ke? Ya, Kita dua huruf lagi ni. Semangat lagi. Terbaik. Jom kita nak sambung huruf yang seterusnya. Okey, ini yang kita nak daripada ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Jadi jom kita nak masuk huruf yang ketiga pada malam ini. Familiar dia adalah huruf ta. KKL hujan Ustaz. KKL hujan. Okey, baik. Tak apa-apa dengar. Saya perlu kuatkan lagi ke? Okey, baik. Jom kita nak masuk huruf yang seterusnya adalah huruf ta. Dalam bahasa Melayunya THO. Bukan THA. THO. Ta. Huruf dia berbentuk macam satu perut and satu tiang. Satu perut macam ni, satu tiang. Jadi macam mana kita nak sebut, kita nak lafaz bagi huruf ta ni? Dia kata seperti ta namun lebih kuat. Tidak boleh disertai nafas to. Tak ada nafas. Tak boleh disertai nafas
tu ke to? Ni. Jom kita tengok makhraj dia. Nak tahu sebutan makhraj yang tepat untuk huruf to ni, dia kata hujung lidah ditekan pangkal gusi gigi kacik atas. Okey, baik. Hujung lidah kita tempat kita merasa ni, dia akan tekan ataupun dia pergi ke pangkal gusi gigi kacik atas. Macam mana nak tunjuk? Ni gigi kita. Gigi yang sebelah dalam tu, belakang lah, sebelah dalam tu kan. Atas pada tu, itu gusi dah. Gusi atas pada gigi. Gigi sebelah atas. Boleh faham tak? Gusi gigi kacik atas. Ni gigi. Sebab kita tak ada gigi palsu ni. Kalau ada gigi palsu, senang saya tunjuk. Hujung lidah menempel, melekat ke gusi gigi kacik atas. Okey, baik. So kita matikan huruf to. Kalau to baris atas bunyinya to, baris bawah ti, baris depan tu. Kalau kita matikan dia bunyi alto. 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 Nampak tak hujung kita rasa tak? Hujung lidah menekan ke gusi gigi atas. Alto. Alto. Baris bawah ilto. Baris depan upo. Okey, boleh dapat. Dan juga dia memiliki sifat-sifat huruf to tersebut. Yang pertama, sifat dia sifat jahar, dibaca secara jelas tanpa ada angin. Bila sebut jelas, tak ada angin lah. Dan juga sifat yang kedua ada sifat tertahan. Tertahan apa? Tertahan angin. Syiddah tu. Tertahan udara. Kalau kita lepas jadi out, so dia tertahan. And then dia ada juga sifat isti'la yang mana lidah terangkat, dan juga itba' yang mana lidah melekat ke langit. Dan sifat spesial untuk dia adalah sifat qalqalah, ada lantunan yang mana kita bunyi out to, lantunan secara automatik yang to tu. Out to, out to, out to. Ada letusan. Jom kita tengok contoh-contoh dalam ayat Quran. Contoh dia bagi dalam surah Yasin ni. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Okey, contoh yang kedua. Wa wasata. Kita tengok contoh yang kedua ini. Baru kita akan rasa di manakah makhraj huruf yang tepat. Hujung lidah akan menghala ke gusi gigi yang sebelah atas. Fawasata. Fawasata. Nabihi jam'a. Lagi sekali saya ulang. Fawasata. Fawasata. Nabihi jam'a. Tu saya sebut perlahan supaya tuan-tuan dapat ambil perhatian. Fawasata ada lantunan. Contoh yang ketiga. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. To mati, kena jelaskan makhraj huruf to. Hujung lidah ditekankan di gusi gigi sebelah atas. Contoh yang keempat. Fa idza ja'atil tammatul kubra. To, tebalkan dia. Boleh? Dan tahankan udara. Jangan melepas, jangan tilpo. Tak ada angin, jahar sifat dia yang di mana kita perlu baca secara jelaskan huruf to. Alpo. Ilpo. To. Ti. Tu. Okey, jom kita tengok pantang larang dia. Dekat mana ni? Pantang larang ni. Yang mana? Mungkin ada di kalangan kita yang pernah buat. Itulah kata pantang larang. Jadi jangan buat. Jom kita tengok pantang larang dia. Kebanyakan orang menyebut huruf to dengan nipis dan sambil lewat. Macam mana? Dia macam tu.
bunyi nipis dan juga dia baca secara sambil lewat. Jadi jangan buat so tip dia ataupun cara kita nak selesai dia, huruf ta ini dia mempunyai sifat yang sangat kuat, sifat jahar tu. Jadi kena sebut dengan jelaskan apa. Apa. Sifat dia sangat kuat tu. Huruf ta. Sebab apa? Dia orang panggil huruf ta ni super duper kuat. Jangan sebut sambil lewat. Okey, boleh dapat. Cara dia senang je, kita tebalkan dan kita tahan angin supaya tak terlepas angin tersebut. Yang kedua, jaga ketebalan huruf ta dengan hujung keliling dan pangkal lidah terangkat. Sebab ada sifat apa? Sifat isti'la. Dia akan terangkat sebentar. Apa? Apa? Bila huruf pangkal keliling hujung ni terangkat, dia auto akan jadi tebal. Sifat isti'la ni. Keempat-empat huruf ni merupakan sifat isti'la. Dia terang siap-siap dah. So yang ni huruf yang ketiga kan. Dan yang ketiga, elakkan sebutan dengan sambil lewat. Okey, boleh dapat. So kesimpulan untuk pantang larang menyebut huruf ta ni, kita sebut dengan tebal. Jangan kita sebut dengan nipis. At, takut jadi huruf ta pula. At, ta. Macam tu sebutan dia. Sebab apa? Baca sambil lewat tu yang jadi. Sebutan dia macam sebutan hampir sama macam huruf ta. Okey, boleh dapat sesuatu. Jom kita nak tengok huruf apa. Tuan-tuan boleh tulis di bahagian ruangan chat tu. Kat chat tu, huruf apa yang bunyi dia hampir sama dengan huruf ta? Saya nak tengok. Siapa yang tahu? Cepat. Huruf ta, tepat sekali, bagi tepukan pada Cik Syarifah Nur. Subhanallah. Betul. Hurufnya adalah huruf ta. Huruf yang bunyi dia hampir sama. Jom. Jadi cara lebih tepat untuk menyebut huruf yang bunyi hampir sama, kita tengok perbezaan dia. Makhraj sama. Macam huruf tadi. Sad dengan sin. Samalah macam ta. Tempat keluar huruf dia adalah makhraj yang sama. Yang mana hujung lidah, ni hujung lidah, ditekan ke pangkal gusi gigi kacik. Gigi kacik yang sebelah atas. Atas gigi gusi. Kat gusi itulah tempat dia melekat, menghala ataupun menekan. Macam tu. Apa. Dengan at. Apa. At. Tempat makhraj yang sama. Macam mana kita nak bezakan di antara bunyi huruf ta dengan huruf ta? Sifat dia yang pertama adalah sifat hamas, hams, yang mana udara terlepas ataupun angin, keluarannya angin. Sifat hamas ni. Dekat mana ta tu? At, sikit saja angin dia. Kalau huruf ta pula, udara dia tahan. Nafas. Tahan nafas dia. Dia ada sifat jahar. Alpa. Alpa. Kalau angin, alp. Sebab itulah beza di antara ta dengan ta pada sifat yang pertama ni, jahar dengan sifat hamas. Okey. Yang lain tu, sifat yang ketaranya pada sifat isti'la dengan sifat istifal. Yang mana huruf ta ni tak perlu pun lidah dia terangkat. Tak perlu angkat pangkal lidah. Kalau huruf ta, pangkal lidah terangkat sebentar. Samalah macam sifat huruf yang kedua, itba' dengan infitah. Dua ini merupakan sifat huruf yang ketara untuk kita membezakan antara huruf ta dengan huruf ta. Isti'la dengan itba', yang bermakna hujung keliling pangkal lidah kita terangkat untuk huruf ta dan hujung keliling dan pangkal lidah kita tak terangkat, tak melekat ke langit untuk huruf ta. Contoh saya sebut huruf ta. Agak-agak kita rasa tak bunyi ta, pangkal keliling hujung lidah kita terangkat. At, tak terangkat. At. Kalau huruf ta, al, terangkat. Ni, saya tunjuk macam ni, terangkat.
Oh, senang. Dia tak meletak. Meletak tu untuk huruf ta. At terangkat macam ni adalah huruf ta, alfa. Okey, serba sedikit tentang sifat huruf supaya kita dapat beza sebutan dah. Sebab makhraj sama, kena terang juga tentang sifat supaya kita dapat membezakan antara bunyi huruf yang hampir sama untuk huruf ta pada malam ini. Dan sifat huruf yang special untuk ta ni adalah sifat qalqalah, perlu lantun. Jangan up, tak ada lantunan. Up, tu dia. Kena lantunkan dia. Apa. Okey, dapat sesuatu pada malam ini. Cuba tulis di bahagian ruangan chat. Dapat Ustaz. Faham. Kita berbalik kepada sang moderator kita. Dia sang. Okey, silakan share. Sodaqi. Alhamdulillah. Macam mana ibu ayah? Masih boleh? Masih bersemangat untuk teruskan huruf yang terakhir. InsyaAllah huruf yang ketiga iaitu huruf ta. Baik, huruf ta. Untuk nak sebutkan huruf ta ini, ibu-ibu ayah senang letak ujung lidah ni dekat gigi atas, belakang gigi atas. Dekat belakang gigi atas. Lepas tu munculkan ta. Tebal. Ta. Dapat? Alhamdulillah. InsyaAllah kita kongsi sedikit sifat yang pertama yang ada pada huruf ta yang diterangkan oleh Ustaz Izzuddin adalah sifat jahar. Sifat jahar ini ialah dia tahan angin. Dia tahan angin. Sifat jahar ialah tahan angin ketika mana kita nak menyebutnya. Auf, dia tak keluar. Dia tak macam sin. As, dia keluar. Tapi ta, dia tahan angin. Auf. Dia tahan angin. Baik, yang kedua sifatnya adalah syiddah. Syiddah ni adalah kita tahan suara kita. Kita tahan suara. Dia tak keluar suara kita tu. Auf, dia tahan. Auf. Dia suara kita tertahan. Dia tak macam yang keluar suara ni apa? Ba. Ba keluar. Ba. Auf, dia tahan. Baik, syiddah tu makna apa? Tahan. Jahar tu maknanya apa? Maknanya kita tahan angin. Syiddah ini tahan suara. Jahar tahan angin. Syiddah tahan suara. Sifat yang ketiga adalah isti'la dan juga itbaq. Isti'la dan itbaq ini adalah kita angkat lidah kita dan kita kekalkan di atas. Auf, lidah kita setil di atas. Kita tak turunkan dia. Macam qaf, kita buat turun. Aq. Dia jadi habis. Aq. Dia tak aq. Lidah kita still duduk kat atas. Aq. Sampai habis, kita sebut huruf tersebut. Itu isti'la dan juga itbaq. Itbaq ni kita letak terus di langit atas. Isti'la kita angkat lidah kita. Baik. Di sini ada sifat yang seterusnya iaitu sifat yusmat. Baik, saya nak bagi perbezaan yang mudah untuk nak membezakan antara yusmat dan juga idlaq. Apakah yusmat ni? Yusmat ni adalah dia nak keluar dia tu jauh daripada makhraj huruf. Makhraj huruf adalah mulut kita lah. Dia duduk jauh, dia duduk dalam. Dia tak duduk luar, dia tak macam dekat. Contohnya huruf apa? Huruf ba. Ba kan dia duduk dekat dengan mulut kita. Ba. Fa. Dia duduk dekat tapi auf, pa dia duduk dalam. Pa. Dia tak duduk depan ni. Pa. Kita dengar pun tahu dia duduk dalam. Dia tak duduk luar. Itu adalah ismat. Contoh mudah ismat dengan idlaq ni adalah saya duduk di Kedah. Kedah dekat dengan Thailand. Ibu ayah duduk di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jauh daripada Thailand. Umpama itulah jaraknya untuk kita nak membezakan antara ismat dan juga idlaq. Baik, sifat yang terakhir adalah qalqalah. Qalqalah ini adalah lantunan. Kita mesti lantun. Dia tak boleh macam dot tadi tak ada lantunan. Dia habis. Tapi ta dia ada lantunan. Ketika mana kita nak menyebutnya. Baik. InsyaAllah ibu ayah masih boleh dah tulis nota sifat-sifat huruf. InsyaAllah kita akan ada soalan sekejap. Itu ibu ayah tentang makhraj huruf, cara nak sebutnya, kita nak parking lidah kita dekat mana untuk kita nak menyebutkan huruf ta dengan tepat. Okay, InsyaAllah
kita teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz Izzuddin untuk membahaskan huruf yang terakhir, iaitu huruf dha. Macam manakah nak sebut huruf dha ni? Ibu ayah boleh mendengarkan penerangan daripada Ustaz Izzuddin. InsyaAllah saya menjemputkan Ustaz Izzuddin untuk menerangkan huruf yang terakhir. Okey, bismillah. Allahu Akbar. Okey, baik. So seperti mana tuan-tuan nampak dekat belakang saya ni kan. Tenang tak? So saya duduk dalam satu tempat yang mana kita dapat relax diri. So jangan pening-pening, kita just chill saja. Pastikan kita fokus untuk huruf-huruf, 4 huruf ni saja insya-Allah. Dan huruf yang terakhir ini adalah huruf apa? Siapa yang tahu huruf apa yang terakhir ini? Semestinya adalah huruf dha. Okey, baik. Bismillah, Allahu Akbar. Huruf dha. Nama huruf hijaiyah huruf dha ni kalau guna pangkat, kalau guna ejaan rumi dah, dia guna DZ. DZO. Dha. Bentuk dia sama macam huruf ta, cuma dia ada titik. Jadi cara kita nak sebut huruf dha ini, okey, cara kita nak sebut huruf dha ini dengan sekejap. Okey, baik. Hujung lidah dikeluarkan sedikit di antara gigi kacik. Maksudnya gigi gunting gigi kacik kita ni. Hujung lidah sedikit keluar seperti huruf dha namun tebal. DZA. Kita sebut dengan DZO. Sebab kita nak tebalkan sebutannya. Okey, untuk huruf dha ini macam mana dikatakan hujung lidah? Ni hujung lidah kita. Hujung lidah ni akan keluar sedikit di antara gunting gigi kacik kita. Gigi atas, gigi bawah. Dia keluar 0.5 cm. Boleh. 0.5 cm. Dia keluar sedikit saja. Contoh kita sebut. Dha. Dha. Ada tak? Nampak tak? Nampak sikit saja. Dha. Nak tepat, kita matikan huruf dha. Ambil hamzah baris atas, bunyi a bertemu dengan huruf dha yang mati, ambil pangkal dia saja, DZ. L, 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 il, okey, dapat. Kita praktis dekat rumah sambil-sambil kita sebut dan kita praktiskan sebutan dengan makhraj yang tepat untuk huruf dha. Dan macam mana sebutan huruf dha dengan sebutannya tepat, kita tengok dari segi sifat huruf dha. Sifat huruf dha adalah yang pertama, sifat dia sifat jahar. Yakni perlu dibaca secara jelas. Sifat yang kedua adalah sifat rohawah, lunak. Yang ketiga isti'la, yang mana lidah kita naik ataupun terangkat dengan meletak. Dia akan terangkat isti'la. Sama macam huruf sad, dad, ta dan huruf yang terakhir ni pun juga merupakan sifat isti'la. Lidah tak relax, lidah akan terangkat. And then dan melekat ke lelangit, sifat itbaq. So boleh untuk tebalkan sebutan huruf dha. Kalau tak tebal tuan-tuan, dia akan jadi huruf apa? Dia akan jadi huruf zal. Al, dia akan jadi huruf zal. Jadi kita kena tebalkan dia. Kena angkat lidah, pangkal lidah kita, keliling lidah kita, angkat. Terangkat semata dan juga melekat. Itbaq tu melekat ke lelangit kita. Contoh kita bagi dalam ayat Al-Quran, surah Al-Mulk. Kita duk baca setiap malam. Pada malam ni Ustaz Adam yang bawa. Okey, baik. So surah Al-Mulk. Takadu tamayyazu minal ghayz. Ghayz. Parking dekat mana hujung lidah kita? Parking dekat antara gunting gigi kita. Keluar sedikit.
di antara gunting gigi kacik. Nak sebut pun panjang. Keluar 0.5 cm. Minal ghaidh. Contoh yang kedua, walau dhulumatu walan nur. Walau dhuluma. Jangan kita sebut huruf dha ni dengan kita kacik gigi kita tanpa mengeluarkan sedikit hujung lidah kita. Kalau kacik, dia akan jadi huruf apa? Huruf zai. Huruf zai. Walazzuluma. Walazzuluma. Sebab dia tak keluar. Yang ni yang kesilapan kerap di antara kita, ramai masyarakat kita sebut. Sebab dia tak keluar di gunting gigi. Hujung lidah perlu keluar sedikit 0.5 cm pada gunting gigi. Walau dhulumatu walan nur. Walau dhulumatu walan nur. Okey, dapat. Kalau kita kacik gigi atas dan gigi bawah, kita tak keluarkan hujung lidah dekat gunting gigi, dia akan jadi huruf zai. Walazzuluma. Walazzuluma. Okey. Dan contoh yang ketiga, wa idza yang ni senanglah kita nak trace. Kita nak cari macam mana makhraj itu terjadi. Sebab huruf dha tu mati kan. Lama alaihim qamu. Wa idza وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Okey, boleh. Kita sentiasa praktiskan keluar dekat gunting gigi. Ingat mindset sentiasa huruf dha kena keluar dekat gunting gigi. Huruf dha kena keluar hujung lidah dekat gunting gigi. Azlama alaihim. Azlama alaihim. Okey, insya-Allah saya yakin ayah ibu dapat praktiskan dan kita ingat sampai bila-bila huruf dha kena keluar dekat gunting gigi. Okey, jom kita tengok pantang larang apabila menyebut huruf dha. Pantang larang dia yang pertama, jangan buat ni. Saya dah total tadi. Kacik gigi ketika menyebut huruf dha. Maksud dia apa? Dia tak keluar pun hujung lidah. Dia dah tutup rapat macam tu. Jadi, lidah dia mungkin dia letak di atas atau di bawah. Contoh, dia akan jadi macam tu. Dia akan tebalkan huruf Z. Ditebalkan huruf Z saja. Okey, baik. Yang kedua, menyebut huruf dha dengan nipis. Bila sebut huruf dha dengan nipis, jadi huruf apa? Zal. Dia kena kumpul udara dalam mulut kita ni. Kalau kita sebut dengan nipis ataupun sebut sambil lewat huruf dha ni, dia akan tertukar huruf tersebut. Okey, baik. Tip dan solusi dia, tebalkan sebutan semasa menyebut huruf dha. Lama alaihim wa idza kita macam mengumpulkan udara dalam ruangan mulut. Lama alaihim. Dan yang kedua, hujung lidah ditekan ke gigi kecil menyebabkan terkeluar sedikit. Yang ni adalah segi makhraj huruf. Barulah dia akan sebutan huruf dha tu sebutan yang tepat. Yang ni dia terang tentang makhraj huruf tersebut kena keluar hujung lidah kita dekat gunting gigi. Panjang tak? Jangan sikit saja. Jangan lama. Saya lebih sikit lah Ustaz, kena keluar banyak sikit lah supaya nak berhati-hati. Tu dia, subhanallah, takut jadi lain. Wa idza keluar banyak sangat tu. Ulang sikit saja 0.5
lama alaih. Al, il, Okey, jom kita nak tengok apakah huruf yang hampir sama bunyi. Kadang-kadang tertukarlah selalunya. Jadi cara tepat menyebut huruf yang bunyinya hampir sama adalah huruf dal. Tepat sekali. Betul, huruf dal. Okey, jadi sekejap. Nanti tergigit lidah, jangan gigit. Sebut tip dah, jangan kita gigit. Hujung lidah dia keluar. Kita meletakkan saja. L. Jangan gigit, luka pula nanti. Okey, baik. Jom kita nak tengok apakah berbeza di antara huruf dal dengan huruf dha. Makhraj dia sama. Hujung lidah dikeluarkan sedikit lalu ditekan ke hujung gigi kaki atas. Okey, baik. Bermakna kedua-dua huruf ni hujung lidah kena keluar di antara gunting gigi. Az wa iz dengan huruf dha al. Cuma beza dia adalah dari segi, saya ringkaskan, beza dia tebal nipis. Huruf zal ni kita nak sebut dia, kita sebut dengan relax saja sebab dia ada sifat yang berbeza. Untuk zal dengan dha ni sebab dia sifat istifal. Contohnya allazi, zi, relax saja kita sebut. Allazi. Kalau huruf dha pula dia ada sifat yang berbeza dengan huruf dha adalah sifat isti'la. Saya just serta sifat yang berbeza saja. Sifat yang sama tak perlu dah. Itu serta sifat yang berbeza dah. Supaya kita nak bezakan sebutan di antara huruf dha dengan huruf dal. Sifat berbeza dia sama macam huruf-huruf, 3 huruf yang kita dah belajar, huruf sad, dad dan huruf ta. Sifat isti'la yang mana pangkal lidah terangkat dan juga itba' yang mana lidah melekat ke langit. Okey. Contoh, kita ambil contoh zalamu, zalamu. Kalau huruf zal allazi, sebab dia sifat istifal dengan infitah. Lidah dia tak terangkat pun. Pangkal lidah tak terangkat, lidah tak naik melekat ke langit. So ini dua sifat yang berbeza supaya kita dapat trace beza di antara bunyi huruf dal dengan huruf dha. Okey, boleh dapat sesuatu. Dan juga huruf dha ini tip lah, jangan kita hujung lidah naik ke langit. Kalau naik ke langit dia akan jadi Z tebal lah, macam bunyi Z tebal. Dia kena keluar dekat gunting gigi huruf dha ini. Okey, boleh dapat sesuatu pada malam ini. Kita nak bezakan di antara huruf dal dengan huruf dha ini pada sifat huruf isti'la dengan istifal. Sifat itba' dengan sifat infitah. Okey, jadi insya-Allah saya doakan moga ayah-ayah ibu fahamlah keempat-empat huruf ini dari segi makhraj huruf dan juga sedikit penerangan tentang sifat huruf. Dia tak boleh mendalam sangat tentang sifat ni, takut pening. Kita bezakan supaya sifat-sifat huruf ni pada sifat yang berbeza saja. Supaya tuan-tuan dapat tengok mana berbeza dia. Perbezaan di antara huruf dha dengan dal. Di awal tadi huruf sin dengan huruf sad. Yang kedua huruf ta dengan huruf ta. Huruf dal dengan huruf dad. Okey, baik. So lepas ni jangan kita mengulangi kesilapan-kesilapan mungkin kita pernah buat sebelum ni. Kita perasan, sebelum ni aku pernah sebut macam tu. Jadi kita perbetulkan pada malam ini, insya-Allah. So saya serahkan kepada moderator. Tapi sebelum tu saya nak ambil kesempatan pada malam ini. Dah nak masuk pukul 10 dah kan. Saya nak ambil kesempatan pada malam ini. Kita dah selesai dah ni. InsyaAllah ayah-ayah ibu sekalian. Kita dah selesai dah. Saya nak ambil kesempatan pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada salah silap, terkurang ataupun terlebih, terguris perasaan
dan sebagainya. Saya mohon maaf daripada hujung rambut hinggalah hujung kaki. Jika ada kurang, salah silap daripada saya, mohon diampunkan. Saya mendoakan ayah-ayah ibu semoga kuat cari ilmu, tambah lagi ilmu, kerana Al-Quran ini bukan boleh belajar sehari dua. Dia sentiasa tambah lagi, nampak luasnya ilmu Quran ni. Sentiasa belajar lagi, nampak kejahilan kita ni. Ada lagi belajar, lagi kita tahu, lagi banyak. Luasnya ilmu Quran ni. Dia tak boleh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dia berkekalan sampai akhir hayat kita dan kita dapat mengamalkan surat cinta daripada Allah ini sampai akhir hayat kita, dan dia juga merupakan peguam bela kita di akhirat kelak nanti. Okey, baik, semoga maju jaya ayah-ayah ibu sekalian. Moga-moga kita dapat memberi manfaat juga untuk orang lain. Sekiranya kita dapat ilmu sini, kita kongsikan pada orang lain juga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya serahkan kepada moderator MC kita pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terakhirnya di mana Ustaz Izzuddin telah kupaskan yang berkenaan dengan huruf Shad, Dha, Ta dan Dha. Baik. Jadi Ustaz Sudaqi dah terpaksa qabah hajat dahulu. Saya ganti sebagai moderator sekejap. Baik. Di mana kupasan yang terakhir itu berkenaan dengan huruf Dha dan huruf Zal. Perbezaan di sini